Okey, baiklah. Selamat sejahtera murid-murid. Jadi untuk hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dengan melihat kepada unit yang baru iaitu unit 9 dengan topik hadapi cabaran demi sekolah. Jadi dalam topik ini kita akan lihat bagaimanakah cara kamu nak menghadapi cabaran, apakah nilai yang kamu perlu terapkan dalam diri kamu supaya kamu dapat hadapi cabaran dan bagaimanakah kamu dapat hadapi cabaran ini dapat membantu kamu menaikkan nama sekolah di mata masyarakat. Okey. Jadi dalam kita melihat kepada topik hari ini, hadapi cabaran demi sekolah, murid-murid perlu tahu setiap murid akan menghadapi pelbagai jenis cabaran semasa berada di sekolah, sama ada dari segi individual, sesama kawan ataupun dari segi peringkat luar lah, dengan masyarakat luar. Jadi cabaran-cabaran ni kamu perlu hadapi dengan cara yang sangat baik supaya cabaran ini tidak mendatangkan beban kepada diri kamu dan kamu dapat menyelesaikan semua cabaran yang tiba di diri kamu dan mendapatkan manfaat daripada cabaran yang kamu dapat. Okey. Dan juga cabaran-cabaran ini juga sebenarnya mampu mendidik kamu menjadi seorang yang lebih matang dan dapat membantu kamu membuat keputusan dengan lebih tepat pada masa akan datang. Sebagai contoh, bila kamu dah pernah menghadapi cabaran sebegini, contoh kamu dah biasa dapat tugas yang banyak semasa PDPR lah sebagai contoh. Jadi cabaran ni akan dianggap mudah apabila kamu berhadapan dengan perkara yang sama pada masa akan datang sebab kamu tahu apa yang kamu perlu buat, apa yang kamu tak perlu buat. Dan ini akan menghasilkan satu jalan ataupun cara yang lebih optimum dalam kamu nak menyelesaikan sesuatu perkara. Dan juga cabaran-cabaran ini adalah penting untuk kamu hadapi supaya sebab apa apabila kamu berada di sekolah antara cabaran yang kamu boleh terima ialah kamu diminta untuk menyertai pertandingan sekolah. Itu adalah satu cabaran sebab apa kamu tak pernah bertanding dalam apa pun pertandingan, tiba-tiba kamu diberi peluang dan pada awalnya mungkin kamu akan rasa takut, rasa gemetar, boleh ke saya nak buat cabaran ni ataupun boleh ke saya nak masuk pertandingan ni. Saya tak ada rasa apa-apa. Saya tak ada kebolehan apa-apa. Tapi kamu perlu rasa yakin. Dan pentingnya kamu perlu hadapi cabaran ni supaya kamu dapat melatih diri kamu menjadi seorang murid yang berani. Okey. Jadi dalam topik ini kita akan fokuskan kepada nilai berani. Jadi nilai berani ini perlulah ada dalam diri kamu dalam menghadapi cabaran yang kamu dapatlah. Sebab apa? Apabila kamu berani menghadapi cabaran, maka kamu akan hilang rasa takut dan kamu rasa cabaran itu boleh diselesaikan dengan cara kamu yang tersendiri. Jadi apabila cabaran ini cabaran tiba pada kamu, apa yang paling penting ialah kamu kena berani untuk hadapi cabaran. Anggaplah cabaran itu adalah satu halangan yang kamu perlu selesaikan supaya kamu dapat manfaat daripada cabaran tersebut. Okey. Jadi kita lihat kepada apa isi kandungan dalam buku teks hari ini. Jadi murid-murid nanti boleh buka muka surat 65. Kita lihat apa yang terkandung dalam muka surat ini. Jadi di sini diberi satu cabaran kepada seorang murid untuk menyertai satu pertandingan dalam aspek core curriculum. Okey, jadi kita lihat sama-sama. Okey. Pencapaian kurikulum sekolah. Melvin, murid tahun 13 tari, ia menjadi Johan pertandingan catur peringkat daerah. Walaupun pertama kali menyertai pertandingan ini, Melvin tetap memberanikan diri. Menurut Melvin, dia mempelajari teknik bermain catur melalui video, internet dan tunjuk ajar daripada guru. Melvin berani menghadapi cabaran untuk menaikkan nama sekolah. Dia berasa sungguh gembira kerana sikap beraninya telah membawa kejayaan kepada sekolah. Okey. Dekat sini kita dapat lihat satu cerita
seorang murid bernama Melvin. Dia mendapat cabaran untuk menyertai pertandingan catur peringkat daerah. Walau bagaimanapun, seperti mana yang kita lihat daripada cerita ini, kita dapat tahu bahawa Melvin merupakan seorang murid yang baru pertama kali menyertai pertandingan catur. Jadi kamu sebagai seorang murid sekalipun, contohlah kamu diminta untuk menyertai pertandingan bercerita. Dan kamu sebelum ni tak pernah masuk pun pertandingan bercerita. Apakah perasaan yang akan ada dalam diri kamu? Semestinya kamu akan timbul rasa takut, gelisah dan juga gemetar. Jadi disebabkan sifat-sifat itu, mungkin kamu akan rasa sedikit kekok, mungkin kamu rasa rendah diri, kamu rasa tidak yakin dengan diri kamu. Jadi sebagai seorang murid, kamu perlu tanamkan dalam diri kamu sikap berani. Sebab apa? Bila kamu ada sifat berani dalam diri kamu, maka kamu akan sendiri cari penyelesaian macam mana kamu nak selesaikan masalah yang kamu dapat. Okey. Dalam cerita ni kita dapat lihat bahawa Melvin menggunakan keberanian dia. Walaupun dia pertama kali masuk pertandingan ini, dia memberanikan diri. Jadi dia sebagai cara untuk menyelesaikan cabaran yang dia ada, Melvin telah belajar memain catur dengan cara yang tersendiri. Cara apa? Jadi dia melalui video, melihat daripada internet, teknik-teknik yang ada dan juga tunjuk ajar guru. Jadi adalah tidak mustahil kamu untuk menghadapi cabaran. Yang penting kamu akan ada sikap berani dan usaha dalam diri kamu supaya kamu dapat menyelesaikan cabaran ini dengan lebih mudah. Okey. Jadi selepas Melvin dapat mencari jalan bagaimana cara untuk menghadapi cabaran yang dia terima, maka Melvin telah berjaya mendapat tempat dalam pertandingan catur, dan ini sedikit sebanyak telah menaikkan nama sekolah. Okey. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa tindakan Melvin adalah sangat tepat kerana dia beranikan diri dia untuk menghadapi cabaran yang dia terima. Okey, jadi kamu sebagai seorang murid, apabila cabaran itu tiba kepada diri kamu, yang pertama kamu kena ada sikap berani. Yang kedua kamu kena yakin. Yang ketiga kamu kena usaha. Okey. Untuk ketiga-tiga ini kamu perlu tanam dalam diri kamu apabila kamu hadapi cabaran. Sebab apa? Sekiranya kamu tidak berani, maka kedua-dua ini tidak akan hadir sekali dalam diri kamu dan menyebabkan kamu rasa takut, kamu tidak yakin, kamu rasa gemetar dan akhir sekali menyebabkan kamu putus asa. Itu yang paling kita risaukan. Sebab apa? Bila kamu dah sendiri rasa putus asa, maka cabaran itu akan membelenggu diri kamu dan akhirnya akan menjadi sesuatu yang kamu takutkan pada masa akan datang. Jadi pada usia kamu kena sentiasa beranikan diri supaya apa? Kamu akan dapat memberi manfaat kepada diri kamu, dan mungkin pada satu masa sekiranya kamu dapat hadapi cabaran kamu dengan baik, kamu sendiri akan menaikkan nama sekolah di dalam pertandingan-pertandingan yang kamu sertai. Okey. Jadi berdasarkan kepada cerita ini kita dapat lihat, okey, yang pertama, apabila kamu mendapat cabaran, okey, cara yang pertama ialah kena beranikan diri. Yang kedua, selepas kamu beranikan diri, kamu kena usaha untuk menyelesaikan cabaran. Dan yang terakhir, selepas kamu dah usaha, kamu perlulah tunjuk hasil usaha. Okey.
Jadi apabila kamu mendapat cabaran, kamu perlu lihat kepada 3 perkara ni. Yang pertama, kamu kena beranikan diri kamu dululah. Okey, sebab apa? Bila kamu dapat cabaran, apabila kamu tidak beranikan diri, kamu akan rasa tidak yakin, kamu rasa takut, kamu rasa gemetar, kamu rasa tak boleh nak buat satu cabaran yang kamu terima ni. Jadi itu akan menghalang langkah yang pertama dan kamu tidak boleh pergi ke langkah yang kedua. Jadi yang pertama, perlulah beranikan diri. Kamu kena ada tanam diri kamu, saya boleh buat cabaran ni, saya boleh dapatkan sesuatu daripada cabaran ni. Apabila kamu dah ada perasaan tu, barulah kamu pergi kepada cara yang kedua, iaitu usaha untuk menyelesaikan cabaran. Usaha ni, bagi contoh, kalau tadi kita tengok Melvin main pertandingan jatuh, dia tengok video, tengok internet, dia tanya cikgu-cikgu dia. Jadi contoh kalau cabaran kamu ni ialah cabaran dari segi tandingan bercerita, mungkin kamu kena banyakkan bacaan buku cerita, kamu kena rujuk guru macam mana nak lakukan cerita, kamu kena tengok video di internet macam mana tandingan cerita tu berlangsung, supaya kamu sikit sebanyak dapat pengetahuan dan tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan cabaran itu. Apabila kamu sudah dapatkan semua ilmu dan kemahiran untuk menyelesaikan cabaran, barulah kamu tunjukkan hasil usaha dalam pertandingan yang kamu sertai. Itu adalah 3 cara mudah bagaimana kamu nak menghadapi cabaran. Walaupun kadang-kadang kita sudah menyelesaikan cabaran, mungkin hasilnya tidak seberapa baik, tapi kamu ingat, pada masa akan datang, sekiranya cabaran itu datang kepada diri kamu, kamu tahu apa yang kamu perlu buat dan apa yang kamu perlu lakukan supaya cabaran yang sama kamu terima dapat diselesaikan berdasarkan pengalaman yang lama dan kamu perbaiki pada cabaran yang kini. Okey. Jadi cikgu rasa setakat itu sahaja apa yang ingin cikgu sampaikan untuk topik hari ini. Jadi selepas ini cikgu akan beri latihan kepada kamu. Tolong jawab latihan yang diberi dan kemudian hantar jawapan kepada cikgu. Okey, jadi setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini. Moga-moga apa yang cikgu sampaikan kamu dapat faham dan dapat aplikasikan dalam kehidupan seharian. Okey, kita bertemu dalam kelas seterusnya. Bye.